Encik Adik, boleh saya mulakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam Ihya Ramadan Talk Series yang bertajuk Refi Ramadan Seri Kedua Sederhana. Apa khabar semua? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Kepada anda yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping, Instagram dan Twitter Ansara Taiping serta channel YouTube Ansara Taiping untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping. Dan sekiranya anda belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat sedemikian di laman web www.myansara.org. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan majlis pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan strategik Ansara Taiping, Unit Jannah Taqwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, ALKA System, TNF Energy dan Citrus Studio. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu undangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amirul Hakim Muhammad Zaini. Jawatan kita kini adalah Pembimbing Rakan Sebaya. Rakan-rakan penonton semua, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama dengan kita ialah tetamu khas kita, Encik Adik Faizal Yaakob, batch SPM 1999 dan memegang jawatan terkini adalah usahawan di Munadip Aquatic. Apa khabar Encik? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Encik Adik Faizal Yaakob untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk sederhana. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Shadaqa Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk pertama-tama dan untuk selama-lamanya sama-sama kita mempanjatkan syukur kepada Allah SWT kerana di atas limpah hidayah dan juga taufiknya kita dapat saya dapat meluangkan masalah petang ini, kita dapat meluangkan masa untuk sama-sama kita bersama dalam program pada petang ni. Saya saja nak share skrin boleh? Boleh sebentar ya Cik? Alhamdulillah, saya diminta oleh pihak penganjur untuk berkongsi sedikit kita kata apa, sikit maklumat yang saya adalah. Pertama-tamanya saya ingin maklumkan bahawa saya bukanlah seorang ustaz, iaitu yang utama sekali. Jadi mungkin perkongsian saya ni tidak menepati jika ada isi kandungan perkongsian pada petang ini tidak menepati nas Al-Quran ataupun hadis ataupun pandangan ulama yang muktabar, nanti boleh tak ada masalah, boleh tegur saya terus. Jadi saya diminta pada petang ini untuk berkongsi tentang satu tajuk iaitu sederhana sebagai refleksi untuk sebenarnya kita menyambut bulan Ramadan pada hari ini. Jadi sederhana, kita biasa dengar perkataan sederhana ni, dan kalau kita nak imbas balik apa maksud
kita kata apa maksud sederhana tu dari sudut bahasa. Kalau mengikut Kamus Dewan edisi keempat, sederhana ni memberi maksud tidak lebih tidak kurang iaitu biasa, pertengahan ataupun sedang-sedang. Juga memberi maksud tidak banyak, yang seelok-eloknya tidak rumit, tidak sulit dan mudah. Itu dari sudut bahasa. Biasa kita dengar sederhana, bersederhana dan kesederhanaan. Jadi sederhana ni dia adalah satu sifat dan juga ada satu sikap. Yang mana sifat sederhana ni mungkin sifat-sifat ni maksudnya benda yang semula jadi. Seorang tu dia sederhana sudut fizikal dia, tidak tinggi, tidak rendah. Sederhana sudut warna kulitnya, tidak gelap, tidak cerah. Sederhana sudut paras rupanya, tidak handsome tapi tidak juga buruk. Itu sifat. Sifat semula jadi ni memang Allah telah jadikan macam tu secara semula jadi dan mungkin kita dapat ubah. Namun sikap sederhana itu benda yang boleh kita tonjolkan, benda yang kita express daripada perbuatan kita. Itu adalah benda yang kita boleh didik, kita boleh pupuk, kita boleh ajar diri kita. Jadi sikap sederhana inilah yang saya ingin sentuh pada hari ini. Okey. Kita biasa dengar sederhana ni kita boleh ulas dari sudut dua aspek. Pertama sekali, sederhana sebagai satu asas kepada membentuk muslim bertakwa, itu dari sudut peribadi kita. Dan sederhana juga kita boleh ulas sudut bagaimana sederhana untuk membina negara bangsa. Jadi kita mungkin biasa dengar tentang yang perkara nombor satu ni. Jadi nombor dua ni lah yang saya cuba nak sentuh pada hari ini, yang mana mungkin sebagai kita jarang-jarang kita merungkaikan di sudut aspek ni. Okey, apa kaitan sederhana dengan pembinaan negara bangsa? Okey. Apa sederhana ni antara salah satu sifat dia adalah dia dapat mencegah sikap tamak dalam diri kita. Melalui kita mengamalkan sederhana, secara automatik kita dapat menghindarkan diri kita daripada sifat tamak. Itu salah satu sifat yang tercela lah, sifat mazmumah. Okey. Dan negara bangsa itu pula adalah tentang manusia. Nation is about people. Jadi dia kualiti manusia ni dia berkaitan langsung dengan kualiti negara bangsa. Sebuah negara tidak akan baik, tidak akan maju, tidak akan berkualiti jika manusia yang ada dalamnya, sama ada yang memegang tampuk pentadbiran ataupun yang menjadi rakyat yang menyumbang, membayar cukai, membayar zakat, semuanya tidak berkualiti. Secara automatik negara itu tidak akan berkualiti. Jadi untuk mencapai sebuah negara berkualiti, manusia yang ada dalam negara itu juga mestilah berkualiti. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke sifat, sebelum kita pergi jauh kepada tentang sederhana, kita pergi dahulu kepada sifat yang berlawanan yang kita cuba nak cegah melalui sederhana itu, iaitu sikap tamak. Okey, tamak ni tuan-tuan, dia dapat merosakkan akhlak, merosakkan keluarga, merosakkan silaturahim, memecah belah masyarakat sehingga meruntuhkan negara. Benda ni mungkin kadang-kadang kita biasa dengar tamak ni sudut tamak halal, maksudnya sudut pemilikan harta, makan tamak, makan dengan banyak, makan dengan gelojoh. Itu biasa kita dengar. Tapi bagaimana sifat tamak dalam diri seorang manusia ni, seorang manusia dapat sehingga meruntuhkan negara? Cuba kita bayangkan. Okey, sifat tamak ni saya pecahkan kepada tiga aspek, iaitu tamak sudut ekonomi, tamak sudut sosial dan juga tamak sudut agama. Jadi sifat tamak ni kita kena, sebelum kita jauh, saya nak jelaskan juga bahawa sebab apa kita perlu fahami tentang
sederhana dan juga sudut tamak ni, dan kaitannya dengan pembinaan negara bangsa adalah kerana kita sebagai golongan muda, terutamanya mungkin di kalangan kalau saya fahamkan turut sama mendengar pada adalah para pelajar di Universiti Taiping juga. Jadi memandangkan sekarang negara kita dah menguatkuasakan undi 18, iaitu apabila anda semua habis SPM nanti umur 18 tahun, anda secara automatik turut terlibat secara langsung dalam menentukan hala tuju negara kita ni. Jadi secara tak langsung nak tak nak kita kena fahami apakah impak dari sudut peribadi kita, perlakuan kita terhadap negara. Kita jangan ingat bahawa diri kita ni hidup untuk diri kita sendiri sahaja. Perlakuan kita hanya memberi kesan kepada diri kita dan mungkin 10-20 orang sekitar kita. Tak. Sebenarnya kita kena ingat bahawa sifat ataupun sikap yang kita amalkan seharian, sikap yang kita tonjolkan, yang diperhatikan oleh orang, sebenarnya dia secara tak langsung, tanpa sedar, dia turut memberi kesan kepada negara kita. Okey. Okey, pertama sekali kita pergi yang pertama, iaitu tamak ekonomi. Tamak dari sudut ekonomi ni, biasanya masyarakat kita sekarang ni, kalau kita menyelusuri media sosial, kita dapat lihatlah sesetengah tu, terutama sekali dari kalangan kita kata usahawan muda, dia acap kali menonjolkan kejayaan perniagaan mereka, kejayaan usaha mereka dengan menonjolkan kemewahan. Kereta besar, kereta mewah, rumah mewah, aksesori, jam mahal, tak kira lah perhiasan emas, belian semua. Jadi, secara tak langsung, walaupun dari sudut mereka peribadi mereka menonjolkan benda tu, mungkin kalau kita ambil sudut positifnya adalah mereka nak mengajak rakan-rakan untuk sama-sama berusaha. Ini hasilnya kalau diusaha. Dapat berbelanja, dapat melancong, dapat membeli kereta yang selesa, rumah yang selesa jika dia berusaha. Tapi dari sudut negatifnya yang mungkin kita terlepas pandang adalah perkara ni dia membawa kepada satu perlumbaan. Berlumba-lumba hendak mengejar kemewahan. Dan kita kena ingat, bila berlaku perlumbaan, mula-mula dia nampak okey, tapi akhirnya dia memberi kesan apabila seseorang tu tidak lagi dapat dia punya kemampuan, dia tak lagi dapat, tak mampu lagi hendak menanggung kos kemewahan dia tu, maka dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang negatif. Pertama sekali yang biasa akan terjerumus ialah dia akan memiliki hutang-hutang jahat. Biasa kita dengar hutang jahat ni, dia akan biasa buat pinjaman peribadi, hutang kad kredit, yang lama-lama benda ni akan memakan diri. Dan segolongan lagi, apabila pembelanjaan dia, kos hidup dia tidak dapat lagi ditanggung oleh pendapatan dia, dia akan terlibat dengan korupsi, rasuah dan sebagainya. Kalau kita melihat pada perkembangan sekarang ni, maksudnya di kalangan gejala rasuah di negara kita ni memang amat berleluasa. Ahli politik dan juga pegawai-pegawai kerajaan seringkali kadang-kadang menggunakan dana rakyat ni sebagai bank peribadi dia. Nak keluar duit, buat proposal projek, markup sekian, dapat cash in, projek bagi orang lain. Dapat duit. Duit tu guna untuk bermewah-mewah. Jadi bila kita terperangkap dengan sikap tamak, sikap hendak bermewah-mewah ni, secara automatik dia boleh menjerumus kita ke arah benda ni. Wal'iyazubillah. Okey, itu yang pertama. Kedua, tamak dari sudut ekonomi, sudut sosial. Okey, sudut sosial ni, bila seorang tu telah tamak, dia tamak dengan jawatan, tamak hendakkan kepada pengaruh, hendak menguasai perkumpulan orang, hendak menguasai sesuatu wilayah dengan atas apa tujuan sekalipun, secara automatik mereka akan berlumba-lumba hendak menonjolkan diri sendiri, menunjukkan peribadi dia, menunjukkan kelompok dia, sehingga dia kadang-kadang
tersasar daripada objektif ataupun matlamat asal dia melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Mungkin pada awal dia melibatkan diri dalam kegiatan sosial adalah hendak memajukan sosioekonomi masyarakat di kampung dia, nak memperjuangkan orang-orang susah, orang miskin, orang-orang upaya. Tapi apabila dia apabila dia tidak berhati-hati, dia menjadi tamak, jadi dia nak membolut semua perhatian media, perhatian orang ramai. Dia tak nak mengaku kalah bila ada persaingan. Jadi benda ni akan menjerumus pada seorang tu, dia dah hilang keikhlasan dia hendak kita kata membantu masyarakat tu. Dan biasanya projek-projek yang mereka usahakan ni biasanya hanya gah sudut nama, gah dari sudut cadangan proposal dia, tetapi dia punya impak terhadap sosioekonomi masyarakat, terhadap peningkatan taraf sosial masyarakat tidak berkesan makna. Tak ada impak pun. Hanya dapat tercapai apa yang dia nak, itu menunjukkan diri dia. Sign projek, buat projek sekian-sekian, nampak usaha dia, tapi projek tu last sekali sama ada terbengkalai ataupun selepas berjalan setahun dua tergendala sebab tidak dapat diuruskan dengan baik. Jadi benda ni yang kita hendak hindari. Yang kita kena sedar bahawa terdapatnya tamak dari sudut aspek sosial. Tamak nak buat projek, tamak hendak lancar projek, lancar situ, lancar sini, tapi mereka tidak dapat backup dengan operasi yang sepatutnya. Tiada tenaga manusia, sumber manusia yang sepatutnya yang dapat meneruskan projek itu. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga itu tamak dari sudut agama. Okey, tamak sudut agama ni apabila kita beramal ibadah mengikut hawa nafsu, mengikut kemahuan ataupun mengikut akal fikiran kita tanpa berlandaskan pandangan agama yang sahih iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita merujuk salah satu kisah di zaman Rasulullah SAW, kisah Zainab, saya tak ingat nama penuhnya, ada sahabat Nabi Muslimat ni nama dia Zainab. Pada satu ketika tu Rasulullah SAW masuk dalam Masjid Nabawi dan dia melihat ada satu tali. Silap kisah ni berlaku bulan Ramadan kalau tak silap saya. Ada satu tali yang tergantung. Jadi Rasulullah SAW tanya para sahabat dalam masjid tu, ni tali siapa? Jadi sahabat yang ada di sini berkata, ni adalah tali Zainab. Yang mana Zainab ni dia melakukan qiyamul lail, solat malam, dan bila dia sepenat, dia ikat tangan dia, ikat badan dia di tali tu supaya dia tidak jatuh, supaya dia dapat terus melakukan solat. Jadi Rasulullah SAW beritahu suruh buang tali itu dan dia beritahu kepada sahabat, jika kamu penat, kamu rehat. Tak perlu paksa diri untuk melakukan satu benda yang yang kita kata membebankan diri. Okey. Dan berlebihan juga dapat menjerumuskan kita pada sikap boleh menyebabkan kita jadi jemu. Kita jadi jemu, kita jadi malas akhirnya. Jadi sebab tu Rasulullah SAW bila bagi tahu satu amal yang Allah sukai adalah amal yang sedikit tapi berterusan. Bukan amal yang banyak, yang buat secara ekstrim. Tapi sekali tu je lah, 2-3 kali, lepas tu dah rasa jemu, dah rasa malas nak buat. Lepas tu saya pernah melihat maksudnya setengah-setengah rakan-rakan dulu, ataupun kita kalau tengok sekarang mungkin ada setengah artis yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah kepada kebaikan ni, kadang-kadang dia melalui jalan yang salah. Kita nampak mereka pada awal mereka Masya Allah, dia punya perubahan tu kita nampak sangat-sangat positif. Cakap penuh dengan zikrullah, solat tak tinggal, tapi lama kelamaan mereka tinggalkan amalan tu sedikit demi sedikit. Aurat yang dahulu tutup buka balik, dahulu tidak berpelesiran, kemudian tengok-tengok dah bersosial balik. Jadi bila benda berlaku dengan secara mendadak, secara ekstrim,
dia akan membawa kepada jemu, rasa malas, sebab dia tidak berlandas kepada berlandas pada asas yang betul. Jadi benda ni kita boleh golongkan juga sebagai tamak dalam agama. Iaitu kita tamak nak berubah, rasa nak berubah, rasa nak menjadi lebih baik, tapi kita tidak landaskan diri kita dengan kefahaman yang betul. Jadi bagaimana kita nak menghindari sifat-sifat tamak yang boleh membinasakan ni? Maka kita kembali kepada sikap sederhana. Sikap bersederhana. Okey. Pertama sekali kita kena balik kepada objektif penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri, menjadi hamba kepada aku. Itu objektif Allah cipta manusia di bumi. Jadi kita kembali pada benda ni, kita kena sedar bahawa dunia ni bukan satu tempat yang kekal. Dunia ni adalah satu medan ujian. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita, nak tengok kita sejauh mana kita dapat kekal, dapat kekal dengan objektif kita diciptakan di muka bumi ini, ataupun kita tersasar. Ramai manusia ni tersasar. Sebab tu Allah menciptakan syurga dan neraka. Allah tidak cipta syurga semata-mata sebab Allah nak uji kita dengan apa pilihan-pilihan yang kita nak buat. Kita nak jadi baik ataupun kita nak jadi yang sebaliknya. Jadi bila kita sedar, kita kena sedar balik tentang benda ni, bahawa dunia ni tak kekal. Akhirat tempat yang kekal selama-lamanya, tempat yang kita nak tuju nanti. Bukan di dunia ni. Jadi tak ada keperluan untuk kita menjadi tamak. Cukup kita ada hidup dengan sederhana. Kita amalkan dalam diri kita ni sifat qanaah, iaitu kita rasa cukup dengan apa yang ada. Cukup apa yang ada dan tak perlu untuk kita mengejar sesuatu yang kita tak tahu lagi kita dapat ambil ataupun tak dapat. Yang penting kita kena satu bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan lagi nikmat padamu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azab yang aku sediakan pada kamu adalah sangat pedih. Itu firman Allah Taala. Allah dah ingatkan kepada kita. Tinggal lagi kita leka dan lalai, terpesona dengan dunia ni, menyebabkan kita lupa nak bersyukur. Lupa nak berasa bahawa apa yang kita ada dah cukup. Allah tak bebankan kita dengan benda yang kita tak mampu. Tak mampu kita pikul. Allah beri pada kita tu, amanah kepada kita, tanggungjawab kita dah. Beri kita hidup dalam keadaan kita, kerjaya kita tu sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang sebab apa mungkin kita rasa tengok rakan-rakan kita mungkin dia nampak mewah sikit, tapi kita rasa kita tak sampai tahap tu. Mungkin kita rasa sedih, rasa kecewa kenapa Allah jadikan takdirkan kita macam ni. Sebenarnya kita kena bersangka baik pada Allah Taala. Sebab benda tu apa Allah bagi pada dia, tak bagi pada kita. Mungkin Allah bagi pada dia dapat bersyukur. Tapi jika nikmat yang sama Allah beri pada kita, mungkin kita bimbang, takut kita nak terima nikmat tu, kita jadi kufur. Jadi lupa daratan, lupa akhirat. Jadi ralik, jadi leka dengan benda tu. Sebab itulah kena rasa bersyukur dengan apa yang ada. Jadi sederhana juga, perkara yang untuk jadi sederhana, pertama antara lain juga kita kena cukuplah kita nak ada rumah yang selesa, kenderaan yang mencukupi untuk kita pergi mari ke sana, untuk pergi kerja, untuk pergi melancong, untuk pergi balik kampung. Ada dana pendidikan untuk anak-anak akan datang, dana kecemasan apabila kita dijumpa kesusahan, sedikit peruntukan untuk hiburan kita.
Jangan, kita tak boleh kata bila kita, jangan kita salah anggap bila kita bersederhana ni kena jauhi, tinggal dunia, tak boleh nak tengok TV, tak boleh dah nak dengar lagu. Tak ada masalah. Benda tu selagi mana tidak berlanggar dengan syariat, tidak menjadi satu kemaksiatan, kita boleh buat, tak ada masalah. Jangan kita, sebab benda telah hiburan. Hiburan ni adalah untuk kita kata untuk regenerasi jiwa kita. Supaya jiwa kita ni rasa tenang, rasa aman, rasa suka, rasa gembira. Benda tu perlu. Allah jadikan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Allah telah jadikan harta dan anak-anak sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia ni. Tapi jangan lupa wal baqiyatus salihat tu khairun ukhra. Jangan kehidupan yang kekal abadi itu adalah lebih baik. Dan kita kena sediakan juga dana persaraan kita di hari tua, sebab kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Dalam sederhana itu kita kena sediakan benda, dan jika ada kemampuan, ada rezeki lebih, berilah. Kita memberi sumbangan kepada fakir miskin, terutama sekali dari kalangan sanak saudara kita, jiran tetangga. Kita libatkan diri dalam kegiatan sosial yang berimpak tinggi, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab tu kalau kita melihat, kalau kita rujuk balik, kalau kita menelusuri balik sejarah, bagaimana di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Kalau biasa mungkin kita pernah dengar bahawa di zaman Umar Abdul Aziz ni, tak ada orang nak terima zakat. Sebab apa? Sebab seakan-akan tak wujud golongan B40. Dah jadi macam M50, T50, macam tu je. Semua dah nak kata kaya raya, tak juga. Tapi maksudnya tak ada orang fakir miskin sampai tahap tu. Sebab apa? Sebab Umar Abdul Aziz ni dia memerintah dengan cara yang adil, dan dia di sini mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan dia. Jadi apabila pemimpin tu, apabila pemerintah itu mengamalkan sifat sederhana dalam diri dia dan tertonjol di kalangan masyarakat akan ikut. Dan masyarakat ikut, masyarakat tidak lagi ada amalan-amalan toksik. Kita kata macam yang sebut tadi, maksudnya perlumbaan sudut untuk mewah, perlumbaan untuk menonjol imej diri. Tak ada benda tu. Semua hidup dengan sederhana. Secara automatik tak ada lagi orang susah. Jadi jika kita nak kembali pada jika kita nak mencontohi zaman yang sama, jadi kita kena amalkan benda tu dalam kalangan masyarakat kita. Yang penting sekali, bila kita berkejaya nanti, terutama sekali pada adik-adik, jauhi satu fenomena yang kita sebut sebagai rat race, iaitu bekerja siang dan malam untuk mengejar satu benda yang satu bentuk kemewahan duniawi. Seumpama seekor tikus berlari dalam gegelung tu, dia kejar-kejar sebab dia dapat cheese, tapi akhir-akhir dia tak dapat pun, cuma dia penat berlari je. Jika kita boleh hidup tenang dan selesa sekarang, kenapa kita nak tunggu persaraan nanti? Sebab manusia yang tenang, manusia yang tak ada stres, manusia yang sukses, produktiviti mereka akan meningkat berkali ganda. Itu adalah fakta. Jika kita stres, jika kita penat, secara automatik produktiviti kita kesan. Kita kata produktiviti bukan produktiviti sudut kerja, produktiviti sudut membina negara bangsa, tidak akan kita tak dapat menyumbang apa-apa terhadap pembinaan negara bangsa yang baik tadi. Sebab kita dah penat mengejar keju yang kita nak tadi. Jika kita boleh tenang, boleh sentiasa dengan kehidupan kita, dengan kerjaya kita, insya-Allah kita dapat menyumbang ke arah pembinaan sebuah negara bangsa yang lebih baik. Jadi manusia yang baik ini, natijah dia adalah sebuah negara bangsa yang baik. Jadi kita kata sudut yang paling utama adalah membina manusia, membina modal insan. Undang-undang yang ada ni sekadar mengawal. Kita kata kita tak boleh membina sebuah negara bangsa yang baik melalui pelaksanaan undang-undang.
Pelaksanaan undang, lepas kata-kata sekuat mana, sekukuh mana undang-undang, seteguh mana undang-undang, seluhur mana pun undang-undang. Tapi jika manusia yang menguasakan undang-undang, manusia yang mengawal undang-undang, manusia yang menggubal undang-undang tu bukan manusia yang baik, penuh dengan sifat-sifat tamak, tidak, maka secara otomatik undang-undang yang ada tadi akan terkubur macam tu je. Mereka boleh bypass undang-undang, boleh pindah, boleh ubah sesuai dengan nafsu mereka. Jadi jika kita hendak membina negara bangsa yang baik, negara bangsa yang maju, yang berdaya saing, maka kita kena membina manusia yang baik. Sebab apa saya kata manusia, negara itu adalah berkaitan dengan manusia? Sebab kita dah lihat fakta sekarang, negara yang maju sebenarnya tidak bergantung kepada keluasan negara itu. Kita lihat contoh kalau di Asia Tenggara sendiri. Bagaimana Singapura, sebuah negara yang kecil, tapi memiliki kekuatan ekonomi dan juga kekuatan pengaruh yang setanding dengan negara-negara besar di sekeliling dia, yang jiran-jiran dia. Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina yang jauh lebih besar tu, tapi dari sudut ekonomi tak dapat bersaing dengan Singapura. Sebab mereka ditakbir oleh manusia yang baik. Mungkin baik bukan dari sudut kita kata sudut tadi sudut agama, mana mereka bukan Muslim, tetapi apabila mereka mengamalkan nilai-nilai murni itu dalam diri dan juga dalam pentadbiran, dikawal lagi oleh undang-undang yang baik, secara otomatik mereka dapat menghasilkan sebuah negara bangsa yang baik yang dapat bersaing di arena antarabangsa. Tapi tidak bermakna sebuah negara yang besar tu tidak dapat bersaing, tidak dapat maju. Tak. Bila manusia yang mengendalikan negara dengan baik, kita akan dapat lihat dia punya kesan, impak positif dia. Macam kalau kita Indonesia sekarang ni, kita dapat lihat apabila mereka bersungguh-sungguh mencegah korupsi dalam negara mereka, kita dapat melihat mereka semakin maju ke hadapan. Seakan-akan dapat meninggalkan Malaysia satu masa nanti. Jadi, saya nak menyeru rakan-rakan, sahabat-sahabat, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan. Jadi, kita cuba amalkan sifat sederhana dalam diri kita, terutama sekali untuk membentuk diri kita sebagai seorang insan yang bertakwa. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, di mana objektif Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita dapat bertakwa, dapat mendidik diri untuk lebih bertakwa. Tapi dalam masa sama juga kita nak mengamalkan sifat sederhana dalam diri kita ni untuk membina sebuah negara bangsa yang lebih baik, yang mungkin tak dapat kita nikmati tapi dapat kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah untuk perkongsian saya pada petang ni. Segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana yang lemah, yang buruk tu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim lakum. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Encik Adib. Jadi boleh kita teruskan dengan soalan Q&A. Dekat ruangan komen ni ada banyak soalan. Jadi boleh tak saya akan bacakan satu soalan saja sebab sekarang pun dah pukul 6.48. So takut tak sempat. Boleh Encik? Boleh. Okey. So soalan dia daripada TS Muhammad Syarul Faiz MN. Kalau senang, macam mana kita nak bantu orang lain? Oleh itu kita kena berlumba-lumba mencari kekayaan untuk membolehkan kita tolong lebih baik. Apa pandangan Ustaz Bro Adib? Okey, yang macam saya sebut tadi, bila kita mengamalkan sifat sederhana, kita kata sebut pendapatan kita, kalau kita punya pendapatan sebulan 4,000 contohnya. Tapi melalui penjimatan, melalui kita mengamalkan sederhana tu, kita dapat jimatkan 1,000 daripada kos kita, dan lepas kos kita jadi 1,000 yang lebih tu, itulah kita guna untuk bantu orang lain. Bukan kita kejar-kejar. Sebab sifat manusia ni bila kita kejar, memang kita akan tak dapat. Kita akan rasa tak cukup. Daripada 4,000 kita gandakan jadi 8,000. Mungkin kita gandakan dalam 8,000. Tapi kita akan rasa tak cukup. Sebab tu kita dalam konsep membantu ni, kita tak boleh bertindak seorangan. Kita kata kita ada lebih 1,000. Tapi projek yang kita nak buat tu memerlukan kos kurang-kurang 100,000. Jadi kita kena cari lagi 99 orang yang memiliki inspirasi, memiliki
hasrat yang sama dengan kita untuk berganding bahu. Benda itulah yang perlu kita amalkan dalam bila kita melibatkan di dalam kegiatan sosial ni. Tak boleh buat kerja sendiri, kena bersama dengan organisasi dan buat kerja secara berjemaah. Daripada benda tu dapat memberikan impact yang lebih positif. Bukan kita berusaha seorang diri dan kita last kali kita feel seorang diri. Tak. Kita berganding bahu untuk menyelesaikan apa jua masalah yang ada di kalangan masyarakat kita. Bukan buat sendiri. Okey. Okey, baiklah. Jadi terima kasih kepada Encik Adi Fazal Yaakob kerana sudi untuk memberikan perkongsian yang bermanfaat serta meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada petang ini. Tidak dilupakan juga sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategik Ansara Taiping iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, ALKA System, TNF Energy dan Citrus Studio. Baiklah para penonton, sekiranya anda ingin menonton kembali rakaman sesi ini, anda bolehlah berbuat sedemikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan di YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Adi Fazal Yaakob. Ya, sama-sama.